Salam sejahtera, nama saya Laura Ebi. Hari ini saya akan menyampaikan pengenalan kepada syarikat Loop Holding Sdn Bhd. Saya akan menceritakan bagaimana syarikat tempatan kecil ini boleh membesar masuk ke pasaran antarabangsa. Syarikat Loop Holding Sdn Bhd ini mula didirikan oleh Brian Lee. Syarikat ini menjadi terkenal selepas mereka menamatkan perjanjian franchise dengan jenama Chatime pada tahun 2017. Syarikat ini mula meledak menjadi terkenal apabila mereka menawarkan suatu produk baru ataupun jenama baru iaitu T-Life. T-Life ini menawarkan konsep teh baru kepada masyarakat, khususnya golongan muda. Ibu pejabat syarikat Loop Holding Sdn Bhd ini terletak pada Sunway, Selangor. Ibu pejabat yang terletak di Sunway ini juga bertindak sebagai pusat pengurusan utama untuk strategi pemasaran serta pengembangan cawangan baru. Jenama T-Life ini menawarkan teh susu boba, teh buah-buahan, kopi, coklat dan smoothie. Konsep yang dipakai syarikat Loop Holding untuk jenama mereka T-Life ini, mereka memakai konsep moden serta selesa. Konsep moden serta selesa ini dapat menarik pelanggan agar mereka menikmati suasana yang santai. Syarikat Loop Holding Sdn Bhd ini juga memakai sistem pesanan digital seperti GrabFood dan Foodpanda. Syarikat ini juga mementingkan kesedaran alam sekitar. Contohnya, mereka memperkenalkan memakai cawan mesra alam untuk produk jenama teh mereka ini serta straw boleh guna semula. Syarikat Loop Holding Sdn Bhd ini untuk jenama T-Life mereka ada 1,000 cawangan di Malaysia, termasuk Vietnam, Filipina, Brunei, Australia dan United Kingdom. Syarikat Loop Holding Sdn Bhd ini telah banyak mendapatkan pengiktirafan antarabangsa. Dengan produk yang kreatif, strategi pemasaran yang baik dan komitmen terhadap alam sekitar, T-Life berjaya menjadi salah satu jenama tempatan yang terkenal di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bahagian ini kita akan membentangkan 9 elemen BMC pada T-Life. Elemen pertama ialah customer segment. Pada masa ini, segmen pelanggan T-Life tergolong dalam kategori pasaran niche yang menyasarkan pelanggan yang berumur 15 hingga 40 tahun yang merangkumi golongan pelajar, mahasiswa, mahasiswi serta pekerja muda. Elemen kedua ialah value proposition yang terbahagi kepada 6 elemen. Yang pertama ialah prestasi, yang kedua ialah penyesuaian, yang ketiga ialah reka bentuk, yang keempat ialah kebolehcapaian, yang kelima ialah pengurangan risiko dan yang terakhir ialah kebolehan dan kemudahan. Elemen BMC yang ketiga ialah channel. Pada masa ini, T-Life menggunakan pelbagai saluran penjualan bagi memudahkan pelanggan untuk mendapatkan produknya. Elemen keempat ialah customer relationship. T-Life mengamalkan pendekatan hubungan yang baik dengan pelanggan. Elemen kelima ialah revenue stream. Dari segi pendapatan, T-Life tergolong dalam kategori pendapatan transaksi dan pendapatan berulang. Elemen keenam ialah key resource. T-Life mempunyai 4 jenis sumber daya utama. Yang pertama ialah sumber daya fizikal, yang kedua ialah sumber daya intelektual, yang ketiga adalah sumber daya manusia, dan yang keempat ialah sumber daya keuangan. Elemen BNC yang ketujuh ialah KISS activity. Berdasarkan kategorinya, T-Life tergolong dalam jenis aktiviti pengeluaran kerana sebahagian besar operasinya berkaitan dengan proses merancang, menyediakan dan menyampaikan minuman berkualiti tinggi kepada pelanggan. Elemen BMC yang ke-8 ialah Key Partnership. Rakan utama bagi T-Life terdiri daripada pelbagai pembekal bahan mentah dan perkhidmatan sokongan yang memainkan peranan penting. Elemen BMC yang terakhir adalah cost structure. T-Life tergolong dalam kategori value driven company, iaitu syarikat yang memberikan tumpuan kepada penciptaan nilai dan kualiti produk. Dan saya akan menerangkan bahagian saya iaitu analisis SWOT. Yang pertama iaitu strength, kekuatan. Kekuatan yang terdapat pada
syarikat T-Life iaitu jenama kukuh dan inovasi. T-Life dikenali kerana produk inovatifnya dan imej jenama yang kukuh termaksud kit DIY teh susu. Selain itu, pengedaran luas. Ia mempunyai rangkaian kedai yang besar di seluruh Malaysia dan di peringkat antarabangsa yang menyediakan akses yang luas. Bukan itu sahaja, kekuatan yang terdapat pada syarikat T-Life iaitu kepelbagaian produk. Syarikat ini menawarkan pelbagai perisa dan produk untuk memenuhi citarasa pelanggan yang berbeza. Yang kedua iaitu weakness, kelemahan. Kelemahan yang terdapat pada syarikat T-Life iaitu menu terhad. Menu ini tertumpu terutamanya pada minuman yang kurang pilihan makanan boleh menarik lebih ramai pelanggan. Selain itu, kebimbangan terhadap bahan. Isu dan laporan negatif pada masa lalu mengenai bahan yang digunakan dalam produk mereka telah menjadi satu kelemahan. Bukan itu sahaja, ketahanan rendah. Minuman mempunyai jangka hayat yang pendek yang boleh menjadi kelemahan berbanding produk lain yang lebih tahan lama. Dan yang ketiga iaitu opportunities, peluang. Pengembangan menu yang memperkenalkan lebih banyak jenis makanan seperti pastry boleh menarik lebih ramai pelanggan dan meningkatkan lawatan ke kedai. Selain itu, kerjasama strategik yang lanjut boleh meningkatkan kesedaran jenama dan mencapai segmen pelanggan baru. Bukan itu sahaja, pembangunan pasaran T-Life boleh memanfaatkan kehadiran pasaran yang kukuh untuk menjadi destinasi utama bagi golongan muda dan keluarga berkumpul. Dan yang terakhir iaitu threats, ancaman. Yang pertama, kesedaran terhadap kesihatan. Peningkatan kesedaran terhadap isu kesihatan boleh menjejaskan jualan minuman bergula seperti teh susu. Selain itu, persaingan sengit. Pasaran teh susu sangat kompetitif dengan banyak nama yang bersaing untuk mendapatkan bahagian pasaran. Bukan itu sahaja, kemerosotan ekonomi. Kejatuhan ekonomi boleh mengurangkan perbelanjaan pengguna yang berpotensi menyebabkan penurunan hasil dan keuntungan. Dan itu sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan kerangka kerja 4 tindakan. Pertama, hapuskan. Kedua, kurangkan. Ketiga, tingkatkan. Keempat, cipta. Pertama, hapuskan. Kita boleh menghapuskan penggunaan bahan yang tidak sihat seperti gula yang berlebihan. Kita juga boleh menghapuskan reka bentuk menu yang terlalu banyak pilihan hingga dapat mengelirukan pelanggan. Kedua, kurangkan. Kita boleh mengurangkan kos bahan premium yang terlalu tinggi tanpa memberikan kompromi pada rasa. Selain itu, kita juga boleh mengurangkan penggunaan plastik seiring dengan inisiatif mesra alam. Ketiga pula, kita boleh meningkatkan kualiti bahan seperti susu segar dan teh premium agar memberikan rasa yang lebih unik. Itu kita juga boleh meningkatkan latihan pekerja untuk melayan pelanggan dengan lebih mesra dan cekap. Keempat, cipta. Kita boleh mencipta menu yang inovatif seperti teh dengan gabungan tempatan, contohnya teh cendol dan gula apung. Selain itu, kita juga boleh mencipta sistem ganjaran pelanggan melalui aplikasi. Ianya secara tidak langsung dapat memudahkan pelanggan untuk memilih menu yang mereka inginkan. Business model canvas. T-Life target is young people and students who love tea. The main value of T-Life is tasty drink, affordable price, fast service, and many choice. T-Life sells through store, the T-Life app, GrabFood, Foodpanda, and social media. They build relationship through promote birthday offer and T-Life reward program. Their income come from drink sales and T-Life merchandise. The main activity are making and selling drinks and doing product promotion. T-Life tea partner are supplier and delivery partner. The main costs are ingredient, staff, salary, rent, and marketing. In conclusion, T-Life successful because it's understand what young customer want. That's all for me. Bagi kesimpulan pula, secara ringkasnya T-Life
Loop Holdings Sendirian Berhad telah berjaya menjadi salah satu jenama minuman moden paling popular di Malaysia dan Asia Tenggara. Selepas berpisah dengan Chatime pada tahun 2017, Tea Life berjaya membina semula jenama sebagai jenama tempatan yang kreatif dan digemari oleh orang ramai. Melalui analisis bisnes model Canvas dan SWOT, Tea Life mempunyai kekuatan seperti jenama yang kukuh, inovasi produk dan strategi pemasaran yang berkesan. Namun, ia juga berdepan dengan cabaran seperti persaingan sengit dan isu kesihatan akibat minuman bergula. Tea Life sentiasa berusaha untuk menambah baik kualiti produk, mencipta menu baharu dan memberi pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui aplikasi dan platform digital. Kesimpulannya, kejayaan Tea Life datang daripada strategi yang bijak, inovasi berterusan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan pasaran. Pada masa hadapan, Tea Life dijangka untuk terus berkembang ke luar negara untuk memperkenalkan minuman yang lebih sihat serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan perkhidmatan dan menjadikan jenama tersebut sebagai kebanggaan Malaysia.